Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi kata iman terbahagi kepada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah sekali adalah mengubah duri di jalanan. Jadi kalau kata yang paling rendah ubah duri di jalanan pun ada iman, sudah pasti majlis ilmu nak mempertahankan perkahwinan, rumah tangga, suami isteri jauh lebih tinggi daripada ubah batu di jalanan tadi, sudah barang pasti ada iman, insya-Allah. Jadi saya mengharapkan teguran daripada ayahanda, bonda, ada salah silap daripada saya, sebab saya ni tak ubah seperti buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Biasa saya bila tajuk perkahwinan ni, saya akan rujuk orang-orang tua-tua, dan kebanyakan orang tua-tua pesan supaya saya berhati-hati. Yalah, kahwin pun tak lama, baru 10 tahun nak masuk 11 tahun. Tak lama, baru. Jadi orang kata macam tak logik lah kalau saya nak cakap tajuk ni kan. Jadi rezeki saya dapat duduk dengan ayahanda dan juga bonda dan juga semua orang yang dalam perhimpunan kita pada hari ini. Semoga perkahwinan kita kalis peluru, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dalam rumah tangga yang saya belajar, ni benda ni pun saya belajar bila tak tahulah kan, kalau tengok ayahanda dengan bonda perkahwinan ni dia memakan masa. Macam mana kata pepatah kata apa? Satu pasangan yang berkekalan sehingga ke akhir hayat bukanlah hanya semata-mata ketentuan takdir semata-mata. Sebaliknya, it takes two strong person to stand in whatever yang mai kepada mereka, mereka tempuh dengan hebatnya, gagahnya untuk menjaga kedua-dua diri masing-masing dan perkahwinan masing-masing. Sebab tu boleh berkekalan. Macam tu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila kita bincang tajuk keluarga atau perkahwinan kalis peluru ni, yang paling kereta kebai sekali adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan cerita keluarga yang diuji, sebab tidak akan ada keluarga yang lebih teruk diuji berbanding Nabi SAW. Rumah tuan-tuan berapa hari tak berasap dapur. Dia berkata, lama Ustaz. Betul lah lama, tapi sebab Grab Food. Sebab apa? Food Panda. Memanglah tak berasap dapur. Okey tak. Tapi nak abang kata, dapur tak berasap tapi makan. Berbeza dengan Nabi. Dalam riwayat kata 3 purnama. Makna apa? 3 bulan dapur tak berasap, tak ada apa nak makan. Bagi kat orang perempuan tengok hari ni, try duduk dengan suami 3 bulan tak berasap dapur, tak ada apa nak makan, asyik duduk telan korma dengan air zam-zam ya. Jadi saya bagi tahu kata, tidak ada keluarga yang lebih kalis peluru, perkahwinan yang lebih kalis peluru, melainkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi lagilah, minta mana ayahanda saya minta maaf. Saya sebut ni bukan nak lawan ayahanda dengan bonda apa, tidak. Saya cuma nak bagi tahu kata, tambahan pula Nabi ada satu masa Nabi ada 9 orang isteri. Kalau campur semua ada lebih kurang 12 orang isteri. Mana satu masa Nabi boleh pi up to 10 wives dalam satu masa. Bayangkan macam mana Nabi layan. Ni yang saya tak sabar nak cerita dengan semua. Yang ni yang saya rasa, bukan saya cerita bukan sebab saya boleh bertahan sebab kisah-kisah ini menghidupkan jiwa raga saya.
Jadi sebab tu saya nak cerita dengan semua orang, nak share macam mana apa yang berlaku dalam keluarga Nabi SAW. Tapi saya menghormati Abang Talib bagi dekat saya berkaitan dengan macam mana teguran yang berlaku dalam rumah tangga. Jadi saya pun ambil tajuk tu je. Ingat, saya ulang sekali lagi, lastu bi khairikum. Bukan saya yang terbaik, tajuk ni. Ayahanda dengan bonda lebih layak cakap tajuk ni. Saya ni orang panggil apa? Penyeri. Tu pun kalau betul penyeri lah, tapi bukan penyeri. Saya lebih kepada orang kata apa, melukuk di tepi gantang. Tak berguna pun. Mana orang dengar saya ni sebagai dah lah lari nak pergi buat ayak Zat, dah lah lari nak pergi ambil makanan Zat, Zat lagi main duduk balik dengar. Lebih kurang lagu tu. Dia macam iklan lah. Jadi tak ada apa pun. Jadi teguran dalam rumah tangga adalah satu perkara yang wajib. Ya. Teguran dalam keluarga adalah satu perkara yang wajib. Keluarga yang tak berlaku teguran adalah keluarga yang pincang. Keluarga yang tak berlaku teguran sudah pasti dia akan menemu jalan hujung yang semua orang tak inginkan. Maknanya dia menanggalkan baju kalis peluru dia dalam perkahwinan bila dia tak melakukan teguran. Teguran dalam perkahwinan adalah umpama mengikat baju kalis peluru pada pasangan kita. Itu sebenarnya teguran. Teguran seorang isteri kepada saya, isteri saya kepada saya adalah umpama dia mengikat serban kepada saya. Dia mengikat baju perang pada saya. Kalau dalam cerita The Last Samurai, ni cerita lama lah. Kalau cerita baru tak tahu cerita apa Abang Talib, tak maaf Talib. Cerita lama dia panggil The Last Samurai. Kan masa Tom Cruise nak keluar tu kan, heroin dia main ikat dia punya baju dia kan. Dia buat tangan lagu tu, dia main ikat baju dia bubuh doa. Teguran dalam keluarga dalam perkahwinan adalah seperti mengikat baju kalis peluru. Tak ada teguran, maknanya kita menanggalkan baju kalis peluru. Orang tembak kot sudut mana pun boleh mematikan pasangan masing-masing. Mungkin bukan orang luar yang tembak, silap-silap pasangan sendiri tembak, mati dia. Berapa ramai. Tambah pula zaman social media. Tak selang berapa lama masa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suami dengan isteri tu, yang suami dia pergi bunuh isteri dia, bunuh dalam tong. Yang bunuh siapa dia? Pasangan dia. Okey. So jom kita tengok apa dia teguran dalam rumah tangga. Okey. Yang pertama, kita pergi kepada perkataan teguran dalam Islam. Islam memang mewajibkan kita tegur. Sebab itu Islam bagi dengan satu kata-kata yang indah dalam firman Allah. Allah kata, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan, beri teguran, kerana teguran dan peringatan akan berguna bagi orang yang beriman. Tak akan ada firman Allah ini kalau teguran tak boleh wujud dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Ini umum, dalil umum. Maknanya teguran saya sebagai seorang kawan ayahanda, tegur saya, bonda, tegur saya, itu termasuk dalam dalil yang umum. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hari ini kita semua berteguran di antara satu dengan yang lain, memperingati antara satu dengan yang lain. Itu adalah satu perkara yang berguna bagi orang beriman. Yang kedua, dalil dalam Quran. Allah ajak, ni semua Allah yang ajak. Sebab Allah kenal kita. Saya selalu dalam kelas bonda dengan Abang Talib ni, ayahanda, maafkan saya, sebelum ni saya selalu bagi tahu ayat ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala kata, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah cipta kita, dia tahu kita secara halus. Jadi apa yang Allah ajak, sudah barang pasti benda tu paling betul dekat kita. Mesti betul punya. Jadi Allah bak yang kedua apa dia?
Allah habaq dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang dibangkitkan daripada semua umat nabi-nabi yang ada. Kamu umat Nabi Muhammad paling bagus. Apa sifat paling bagus? Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, tegah orang buat jahat, dan beriman pada Allah. Proses dua yang atas sebelum beriman pada Allah tadi adalah sifat berteguran. Betul?